Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harapkan kamu berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 pada bidang sirah. Jadi diminta kepada murid-murid untuk kamu membuka buku teks kamu masing-masing di muka surat 156. Kita akan belajar pada tajuk Hajjatul Wada'. Okey, kita akan tengok apakah yang dikatakan Hajjatul Wada' tu. Okey, Hajjatul Wada' tu merupakan haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita sebut haji perpisahan. Okey, mari kita dengar bacaan ayat daripada surah Al-Maidah. Ayat yang ketiga. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Okey, baik. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Okay, ayat ketiga daripada surah Al-Maidah telah diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wada'. Ayat ini diturunkan ketika Nabi berada di Arafah. Pada masa itu Nabi tengah melakukan Hajjatul Wada'. Okay, jadi gambar ni menunjukkan ibadah-ibadah antara ibadah yang kita lakukan, yang umat Islam lakukan, antaranya membaca Al-Quran, solat, bersedekah, menunaikan haji. Ayat ni nak mengatakan bahawasanya agama Islam tu Allah dah turunkan cukup sempurna. Allah dah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sempurna. Jadi Allah mengatakan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maknanya Islam tu adalah salah satunya agama yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Selain daripada Islam, maknanya Allah tidak redha agama yang lain. Itu maksud ayat ini. Okey, baik, kita tengok ke muka surat seterusnya. Okey, kita akan tengok apakah latar belakang berkenaan Hajjatul Wada'. Kita nak tengok secara ringkas apakah yang dikatakan Hajjatul Wada' tu. Mari kita tengok sama-sama. Nabi Muhammad pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Bermakna selama 9 tahun Nabi berada di Madinah, Nabi tidak pernah pun mengerjakan ibadah haji. Kemudian, sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Bila tiba 10 Zulhijjah pada bulan Zulkaidah, Nabi telah membuat satu pengumuman yang mana Nabi akan melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 tersebut. Kemudian, apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Bila kaum muslimin mendengar saja berita yang Nabi sampaikan, iaitu berita untuk mengerjakan haji, maka ramai yang nak turut serta bersama Nabi. Antaranya terdiri daripada 90,000 orang yang nak ikut serta Nabi. Kemudian Nabi Muhammad dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulqaidah tahun ke-10 Hijrah. Maka Nabi Muhammad dan orang Islam pun berangkat ke Mekah pada bulan 25 Zulqaidah pada tahun ke-10 Hijrah. Okey, kemudian kita akan tengok pula kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, kita nak tengok antara peristiwa-peristiwa berlakunya Hajjatul Wada'. Okey, yang pertama Zulhulaifah. Okey, ini nama tempat di Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini kemudian berihram. Mereka iaitu Nabi Muhammad dan kaum muslimin bermalam di Zulhulaifah. Kemudian berihram. Berihram maknanya kalau orang nak melakukan ibadah umrah dan haji, dia perlu berihram. Okey, kemudian yang kedua,
Zutua. Ini pun nama tempat juga. Okay, Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini, iaitu di Zutua, baginda berhenti dan bermalam. Bila selepas Nabi sampai di Zulhulaifah, kemudian Nabi pun meneruskan perjalanan dan sampai di Zutua. Dan apabila sampai di Zutua, Nabi pun bermalam di situ. Kemudian di Mekah. Sesampainya di Baitullah, iaitu di Mekah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Okay, bila sampai je ke Mekah, Nabi pun melakukan ibadah tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, dan sa'i, lari-lari anak tu, daripada Safa dan Marwah. Kalau yang mana pernah pergi ataupun nenek kita yang pernah pergi, dia orang akan ceritakan sa'i tu macam mana, tawaf tu macam mana. Kita yang tak pernah pergi lagi, insya-Allah suatu hari nanti kita akan tahu macam mana sa'i tu. Okey. Baik, kita akan sambung seterusnya di Mina, iaitu pada 8 Zulhijjah. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Okey, bila tiba saja di Mina, Nabi pun bermalam dan keesokan harinya baginda bergerak ke Arafah. Kemudian di Arafah pada 9 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Okay, bila sampai di Arafah, Nabi melakukan wukuf. Wukuf ni maksudnya berhenti. Berhenti di situ, dan Nabi telah menyampaikan khutbah, dinamakan khutbah yang terakhir. Nanti kita akan tengok apakah isi kandungan khutbah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Okey, kemudian di Mina, iaitu pada 11 hingga 13 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Ini salah satu ibadah yang dilakukan oleh orang yang pergi menunaikan haji. Antaranya ialah kena lontar batu. Melontar jamrah ni maksudnya dia kena ambil batu, melontar, simbolik kepada kita melontar kepada syaitan. Dia ada di tempat dia lah, dipanggil Mina tempat dia tu. Kemudian bila selesai Nabi melontar jamrah, Nabi menyembelih unta. Okay, yang terakhir di Mekah, Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Bila selesai habis semua tu daripada Mina, Nabi pun bertolak ke Mekah dan kembali melakukan tawaf. Kemudian bila selesai saja melakukan ibadah tawaf, Nabi pun berangkat pulang ke Madinah setelah habis selesai melakukan ibadah haji. Itu adalah antara kronologi peristiwa daripada Hajjatul Wada'. Bermakna Hajjatul Wada' ni haji perpisahan, haji yang terakhir Nabi melakukan bersama kaum muslimin. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, iaitu antara isi kandungan khutbah yang terakhir dan iktibar daripada peristiwa ni, nanti kita akan belajar pada masa akan datang, pada kelas kita ataupun pada video yang akan datang. Okey, baik. Hingga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.